Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel saya Artwork. So, pada malam ini, memandangkan esok ialah kelas cikgu. So, malam ni cikgu nak buat video. Okay, video ini ialah video bagi tahun 5. Ini ialah silibus yang terakhir, iaitu unit 12 yang bertajuk teknologi. Okay, unit 12 teknologi. Okay, so tanpa buang masa lagi, cikgu akan terus mengajar dan cikgu akan terus masuk topik ni sebab topik ni topik yang sangat pendek saja. Okay, walau bagaimanapun di dalam topik ini terdapat beberapa benda yang kita perlu titik beratkan. Okay, so ini ialah gambaran yang pertama. Okay, ini ialah sekadar gambaran ilustrasi saja. Okay, di mana kalau awak semua tengok dekat sini, semua alatan-alatan ni menggunakan teknologi. Di mana zaman sekarang ni mustahil lah kalau kita kata kita tak gunakan sebarang teknologi. Even cikgu sendiri pun sekarang ni tengah merekod video ni pun cikgu gunakan teknologi. Cikgu gunakan komputer, cikgu gunakan mikrofon yang ada dekat depan ni. Okay, yang ni. Okay, cikgu punya keyboard. Okay, cikgu punya CPU ni dekat sini. Alright, dekat sini. Okay, so di dalam gambaran ini kita boleh lihat ada kamera, ada iPad, ada handphone, ada alat kawalan jauh. Okay, ada GoPro, ada kamera, ada headphone. So ini adalah semua alatan yang mengguna pakai teknologi. So teknologi dan zaman sekarang ialah benda yang tidak boleh dipisahkan. Okay, umpama irama dan lagu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Alright, so sekarang ni kita akan lihat kepada struktur yang kuat dan stabil. Okay, bagaimana yang kita katakan struktur yang kuat tu, dan bagaimana yang kita katakan struktur tu ialah struktur yang stabil. Okay, struktur yang kuat dan stabil ni di sekeliling kita dibina berasaskan pelbagai bentuk. Contohnya seperti ni cikgu nak senaraikan semua jenis-jenis bentuk dan kemudiannya nanti cikgu akan terangkan pada slide yang akan datang berserta dengan contoh gambar dan bentuk tu sendiri. Okay, yang pertama ialah hemisfera, iaitu pusat sains negara. Yang ni dah banyak kali rombongan dah dibuat dekat pusat sains negara ni. Okay, pada tahun lepas dan 2 tahun lepas pun ada. Okay, kuboid, bangunan parlimen. Okay, silinder KLCC, iaitu Kuala Lumpur City Centre. Okay, ada juga piramid, di mana piramid diguna pakai di masjid negara. Begitu juga dengan ni bentuk-bentuk yang lain yang cikgu tak tuliskan dalam kurungan ni. Okay, cikgu akan tunjukkan gambar rajah dia sebentar saja lagi. So please wait and see lah. Okay, sfera, kubus dan juga kun. Okay, ini ialah beberapa jenis bentuk saja. Mungkin ada bentuk-bentuk yang lain Okay, sebabnya bangunan ataupun struktur ni dia akan dibina makin lama makin kadang-kadang di luar kotak pun ada. Okay, alright, so yang pertama kita akan lihat kepada hemisfera, di mana bentuk hemisfera. Kita akan lihat bentuk hemisfera dan bagaimana pusat sains negara. Okay, ini ialah bentuk hemisfera. Okay, bentuk hemisfera ni ialah bentuk separa bulatan. Okay, ni separa bulatan. Okay, so yang ni ialah pusat sains negara. Okay, kalau dulu lah kan. Okay, warna dia tak samalah macam yang sekarang ni. Kalau awak tengok yang ni dia warna rainbow, warna-warna pelangi kan. Okay, di mana bahagian hemisfera yang diguna pakai? So cikgu rasa awak semua dah boleh nampak kat dia punya bahagian bumbung dia. Okay, digunakan hemisfera. Alright, gambaran yang seterusnya mengenai dengan bentuk kuboid, dan kita nak lihat bangunan parlimen macam mana. So ini ialah bentuk kuboid. Okay, untuk membezakan kuboid dengan kubus, okay, please make sure yang kuboid ni dia bentuk dia segi empat tepat. Okay, segi empat tepat macam ni Okay, kalau kubus dia bentuk dia segi empat sama. Okay, ni ialah contoh kuboid, di mana bangunan parlimen ini ialah bangunan parlimen. Okay, dan dia bina menegak lah. Kalau ikut bentuk yang cikgu letakkan kuboid ni, dia bentuk dia melintang. So ini ialah bentuk yang
menegak. Alright, so kita akan lihat. Cikgu akan sedikit laju sedikit, sebabnya ini ialah gambaran sahaja. Okay, so kalau awak nak tengok dengan lebih lama, awak boleh tekan butang pause dan awak boleh ambil masa untuk nak tengok lah jenis-jenis bentuk dia. Okay, ini ialah silinder, iaitu dalam pembinaan KLCC. Okay, so kalau awak tengok dua ni dua bangunan yang dibina ni, okay, menggunakan bentuk silinder. Okay, daripada bawah sampai ke atas ni. Tapi yang dekat atas ni, ini ialah bentuk cone. Okay, yang atas ni. Okay, cumanya yang di bahagian yang ada partition ni 1, 2, 3, 4 ni, ini ialah bentuk silinder. Alright, yang seterusnya kita akan melihat kepada bentuk piramid. Okay, alright, keluar pula too good at goodbye pula Okay, so dekat sini ini ialah bentuk piramid, di mana piramid ni diguna pakai dalam pembinaan masjid negara. Okay, bukan yang digunakan piramid, yang digunakan bentuk, konsep bentuk tersebut sebagai bentuk masjid negara tersebut. Ini ialah piramid. Okay, cikgu nak tanya soalan selain daripada masjid negara ni, dekat negara mana yang menggunakan piramid ni dalam bentuk bangunan yang mereka cipta? Okay, so cikgu akan bagi masa 3 saat. Okay, dalam kiraan 3 saja. Okay, siapa yang betul? Okay, tahniah. Okay, cikgu nak awak namakan nama negara yang menggunakan bentuk piramid ni dalam pembinaan bentuk bangunan dia. Okay, 1, 2, 3. Okay, siapa yang betul? Jawapan dia dekat Mesir. Dekat sana kan mereka menggunakan bentuk piramid ni, okay, sebagai bentuk binaan utama mereka. Konsep bentuk binaan mereka. Okay, so kalau dekat Malaysia ni, okay, kita tengok dekat bumbung masjid negara, okay, digunakan bentuk piramid. Okay, so tadi cikgu dah cakap tadi berkenaan dengan 4 bentuk yang terdapat dekat Malaysia. So sekarang ni kita akan cross country. Kita akan terus merentasi negara-negara lain juga Okay, kalau kita tengok, ini ialah bentuk sfera. Okay, untuk pengetahuan semua, bentuk sfera ni kalau awak Google memang banyak terdapatnya dekat negara-negara lain. Contohnya ada dekat Tokyo, Chicago, London. Dan awak semua boleh gunakan keyword ataupun kata kunci. Kalau nak type dekat Google, awak type saja bangunan yang berbentuk sfera. So memang akan keluar banyak. Okay, cikgu senaraikan dekat sini. Awak boleh tengok dekat Tokyo, dekat Chicago, dekat London Yang ni ialah salah satu contoh di mana dia menggunakan bentuk sfera sebagai bentuk dalam dia punya pencetusan idea dalam pembinaan binaan yang dia nak cipta lah. Okay, so bentuk kubus, yang ni yang cikgu cakap tadi ni kubus. Okay, segi 4 sama berbanding dengan kuboid tadi, segi 4 tepat. Okay, ini yang ada dekat Hong Kong. Okay, alright. Kalau awak tengok yang ni jangan awak tengok dia punya panjang macam ni pula. Tak, awak tengok dia punya ni. Okay, stack dia. Okay, bersusun menggunakan bentuk kubus ni. Alright, so yang gambaran yang terakhir kita akan tengok cone. Sebab apa cikgu tulis Brazil? Sebabnya gambaran ni cikgu dapat dia tak tulis apa-apa, dia cuma ada tulis teks dia saja, di mana teks dia merujuk kepada gereja. Okay, yang keduanya merujuk kepada negara Brazil. Okay, so cikgu nak tunjuk ini ialah bentuk cone. Biasanya kalau cone ni, kalau mustahil kalau semua orang tak tahu, sebab semua orang suka makan aiskrim. Okay, ke ada yang tak suka makan aiskrim, cikgu tak tahulah Okay, so ini ialah bentuk bangunan yang menggunakan konsep cone. Alright,
So bangunan yang dibina dengan bentuk-bentuk tersebut akan menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil. So kalau bentuk apa orang kata, bentuk tersebut ni tak berapa sesuai dengan konsep ataupun struktur binaan, mereka tak akan bina lah. Okey, itu relevan dia. Okey, so struktur yang kuat ialah struktur yang ni ada tertinggal huruf K, struktur yang teguh, kukuh dan juga mantap. Okey, struktur yang stabil ialah struktur yang tidak mudah roboh, goyang dan juga rosak. Okey, cikgu nak cerita sikit. Kalau contohlah awak seorang arkitek. Okey, tugas arkitek ni dia nak melukis reka bentuk bagi suatu struktur binaan yang dia nak buat. Okey, kemudiannya kalau dia gunakan kalau dia melakar struktur yang kurang stabil, contohnya kurang bahan dan juga bahan yang tidak kukuh lah. Okey. Kalau awak perasan, kebanyakan daripada kawasan pembinaan banyak digunakan kaedah piling. Ini nama dia piling, di mana dia menggunakan cerucuk besi bagi membuat pasak kepada bangunan tersebut. Okey. So dia gunakan bahan-bahan konkrit supaya, kerana bahan konkrit ialah bahan yang paling kuat lah. Okey, dalam deretan ataupun susunan jenis bahan yang paling kuat lah untuk sesuatu binaan. Okey, so sekarang ni kita akan lihat kepada faktor kestabilan objek. So ada beberapa faktor, so cikgu akan terangkan satu persatu. Struktur yang stabil ni ialah struktur yang tidak mudah tumbang ataupun jatuh apabila daya bertindak ke atasnya. Tak adalah kalau macam awak tolak guna jari, tok, awak buat bangunan dan kemudian awak tolak guna jari, pok, habis, hancur. Okey. Alright. Yang ini sekadar contoh saja. Yang ini bukanlah cikgu nak kata bangunan ni tak stabil ataupun apa. Cumanya ini ialah bangunan yang berada di Taiwan kalau tak silap cikgu. Ya betul. Okey, dekat Taiwan di mananya berlaku gempa bumi. So kalau macam bencana alam, kita tak boleh nak cakap apalah. Okey. Bukan masalah kepada struktur bangunan tersebut, tetapi disebabkan oleh bencana alam. Okey. Sebab apa cikgu letak ini sekadar gambaran ilustrasi saja supaya kamu semua boleh lihat. Okey. So kestabilan objek ni dipengaruhi oleh faktor ketinggian struktur ataupun ketinggian bangunan tersebut. Okey. Untuk soalan di dalam peperiksaan, biasanya dia akan tanya tujuan, hubungan, apa pun boleh ubah dan sebagainya. So ialah pemboleh ubah yang terdapat di pernyataan ini ialah ketinggian struktur ataupun ketinggian bangunan tersebut. So tujuan dia untuk menyiasat hubungan di antara ketinggian struktur dan kestabilan objek. Okey, yang seterusnya ialah dia punya hipotesis. Hubungan ni sama dengan hipotesis. Semakin tinggi ketinggian struktur, jangan tinggal kita dah tulis semakin tinggi ketinggian struktur, baru tepat sebab perlu ada parameter. Okey, semakin berkurang kestabilan objek ataupun kestabilan struktur itu. Okay. Jadi cikgu akan terangkan pada slide yang seterusnya. Okay. Alright. Yang ni masih lagi benda yang sama ketinggian struktur dan apa tujuan dan hubungan dia. Sekarang ni cikgu nak beralih kepada gambar raja ini. Okey, di dalam gambar raja ini ada ditunjukkan bangunan yang rendah dan bangunan yang tinggi. So pemboleh ubah yang diguna pakai ialah ketinggian struktur ataupun ketinggian bangunan tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, apabila makin rendah, dia makin dekat dengan pusat graviti. Kalau dia makin tinggi, dia makin jauh dengan pusat graviti. Itu sebabnya ketinggian struktur ni memainkan peranan yang sangat penting dalam faktor kestabilan sesuatu objek. Contohlah kalau awak membina satu binaan yang sangat tinggi dan awak membina binaan yang kedua ialah binaan yang rendah. So binaan yang rendah ni akan lebih stabil disebabkan oleh dia punya pusat graviti dia tu lebih rendah. Okey, faktor kestabilan objek yang kedua ialah luas tapak struktur. So kita nak lihat untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan kestabilan objek. Okay, tadi kita dah tengok ketinggian.
sekarang ni kita lihat kepada luas. Okey, so apa hubungan dia? Semakin meningkat luas tapak sesuatu struktur, semakin meningkat kestabilan struktur tersebut. Okey, so cikgu ada sediakan 2 gambaran. Okey, cikgu bagi masa 3 saat. Okey, untuk kamu teka bangunan mana yang paling stabil. Okey, cikgu ibaratkan ini ialah bangunan A, yang ni ialah bangunan B. Okey, so cikgu akan kira kiraan 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, bangunan yang paling stabil ialah bangunan yang mana? Okey, merujuk kepada pernyataan ni, dia kata luas tapak struktur tu memainkan peranan. So jawapan dia ialah bangunan B. Okey, sebab apa? Dia mempunyai luas yang sangat besar berbanding luas yang ada dekat gambaran bangunan E. Okey, so sekarang ni kita akan melihat kepada kekuatan objek. Okey, so kekuatan objek ni dia bergantung kepada jenis bahan yang kita guna pakai. So jenis bahan ni boleh dikategorikan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Contohnya, cikgu bagi contoh. Cikgu nak bina rumah ni. Okey, model rumah. Cikgu gunakan batang aiskrim dan juga cikgu gunakan lidi. Okey, bangunan A, model A cikgu letakkan batang aiskrim, model B cikgu letakkan lidi. So antara kedua jenis bahan tersebut mana yang lagi kuat? Di situlah kita akan melihat kepada pemboleh ubah dimanipulasi. So apa yang dimaksudkan dengan dimanipulasi ialah mesti dia ialah benda yang berbeza. So benda yang berbeza dia akan jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi. So jenis bahan yang digunakan tadi lidi dengan batang aiskrim, so itu ialah bahan yang berbeza. Dan kekuatan objek, kita nak tengok apa daripada benda yang berbeza tersebut, apa dia punya kesan dia, apa kekuatan objek dia, sama ada kuat ataupun lemahlah binaan tersebut. So kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini ialah konkrit ialah bahan yang paling kuat, diikuti dengan besi, kayu, plastik dan kaca. Ini dia punya sequence dia. Okey, dia punya susunan dia. Okey, susunan yang paling kuat ialah konkrit, besi, kayu, plastik dan akhirnya ialah kaca. Jarang-jarang kita tengok bangunan yang gunakan kaca ataupun kita nak bina apa-apa pun kita gunakan kaca. Jarang sangat-sangat. Okey. So ini ialah gambaran mengenai konkrit lah. Okey, so bentuk struktur ni kita nak siasat hubungan di antara bentuk struktur dengan kekuatan objek. Struktur yang melengkung lebih kuat daripada struktur yang ada di dalam keadaan rata. Okey, kalau kita baca pernyataan ni agak susah nak faham, so cikgu tunjukkan gambar dekat sini. Ini ialah struktur yang melengkung. Kalau awak perhatikan, struktur melengkung dekat sini ada banyak dia letakkan piling besi-besi tersebut. Okey, dan dilengkapi dengan konkrit tu lah. Okey, macam yang cikgu nyatakan tadi, konkrit ialah jenis bahan yang paling kuat. Okey, kalau awak tinggal di Perak, okey, di mana awak boleh lalu dekat terowong menora tersebut, okey, terowong menora yang ada dekat Ipoh tersebut, awak akan perhatikan dia punya terowong dia kan bentuk macam ni, melengkung. So struktur ni ialah struktur yang kuat. Okey, itu sebabnya bentuk struktur pun memainkan peranan yang penting dalam kestabilan ataupun keutuhan sesuatu binaan, selain daripada jenis bahan tadilah. Okey, so ini ialah penerangan di dalam bentuk jadual. Okey, kalau awak nak salin nota nanti lebih mudah. Okey, so kita ada jenis bahan. Yang ni cikgu tak senaraikan sekali dengan kaca. So ada konkrit, besi, kayu dan juga plastik saja. So penerangan untuk konkrit ni dia sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan juga tidak mereput. Okey, disusuli pula dengan besi, iaitu logam yang kuat. Kayu sifat dia tahan lama, teguh dan juga keras. Okey, kalau kita tengok zaman dulu ada juga, bukan zaman dulu zaman sekarang pun ada dibina juga
rumah dan perabot-perabot yang gunakan kayu-kayu jati, kayu cengal, kayu meranti. Sifat dia juga tahan lama, teguh dan juga keras. Dan yang keempat iaitu plastik. Sifat dia ialah penerangan dia ialah ringan, kuat dan mudah dibentuk. Walau bagaimanapun, jenis bahan yang biasa diguna pakai ialah jenis bahan konkrit, sebab dia banyak kelebihan dia berbanding jenis bahan yang lain. Lagi satu, dia ni memang jangka masa yang sangat panjang. Kita jenis bahan konkrit ni boleh digunakan. So, binaan yang kuat dan juga stabil. So, apa kelebihan binaan yang kuat dan stabil ni? Dia lebih tahan lama. Macam yang cikgu cakap tadi kan, dia lebih tahan lama, boleh digunakan untuk jangka masa yang sangat panjang, tidak mudah rosak. Kos penyelenggaraan dia, binaan dia agak kurang berbanding dengan kalau contoh kita gunakan kaca kan. Lebih selamat dan memberikan kesejahteraan hidup manusia. Kalau awak tengok sini, gambaran ni memang sengaja cikgu cari gambaran macam ni. Sebab apa? Sebab cikgu nak awak betul-betul faham. Binaan konkrit ni ialah binaan yang sangat kritikal. Sebab apabila dia kritikal, kalau awak tengok macam ni pun awak dah rasa macam, oh, ini mesti sangat-sangat stabil, mesti sangat-sangat kuat. Itu sebabnya konkrit diguna pakai secara meluas dalam pembinaan bangunan dan pembinaan sesuatu objek lah. Alright, so amalan penggunaan bahan lestari. So, penggunaan bahan yang berhemah dapat mengelakkan pembaziran dan mengurangkan kos. Bahan daripada sumber-sumber alam juga tidak mudah kehabisan. Ini maksud dia kalau penggunaan bahan yang secara berhemah ni, maksudnya kita beringat-ingat lah kita gunakan sikit-sikit untuk mengelakkan pembaziran dan kurangkan kos. Kalau contoh kita gunakan kaca lah ataupun plastik kan, agak menelan belanja yang sangat besar berbanding kita gunakan konkrit, contoh dia. So, bahan daripada sumber-sumber alam juga tidak mudah kehabisan. Contohnya macam kita gunakan pokok dan sebagainya. Kita dapat jimatkan. Ini kita dah masuk kepada subtopik yang terakhir, di mana kita nak melihat kepada contoh amalan penggunaan bahan yang lestari. Kalau awak tengok dekat sini, ni agak-agaknya apa dia? So, kita akan lihat kepada penerangan. Contoh dia ialah membawa bekal menggunakan bekas makanan dan tidak menggunakan bekas polistrina. So, ini semua ialah bekas-bekas polistrina. Ini ialah amalan penggunaan bahan yang lestari Yang seterusnya, kita guna semula botol plastik sebagai pasu bunga. Bukan setakat botol plastik je, kita boleh gunakan tayar, apa semualah bahan-bahan yang boleh kita gunakan semula. Ini ialah saranan daripada kita semula lah. Kita boleh kitas semula, kita boleh guna semula dan sebagainya. Cikgu letakkan gambar dekat sini di mana botol plastik tu diguna pakai sebagai pasu bunga. Selain kita nak simpankan air, kita dah tak boleh nak simpan air dah, kita buat dia sebagai pasu bunga, hiasan dan sebagainya. Boleh juga kita gunakan dia sebagai bekas letak pensil. Yang seterusnya, membaiki barang atau peralatan lama kerana dapat menjimatkan wang. Ini benda biasalah. Kalau barang lama ni tak semestinya kita kena buang terus. Kadang-kadang kita perlu baiki juga supaya kita dapat menjimatkan duit lah. Ini ialah sambungan dia. Membawa beg barang semasa hendak membeli belah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Yang ni memang benda biasa, telah diamalkan hampir dekat keseluruhan mall-mall lah ataupun pusat beli belah dah kurang menggunakan beg-beg plastik bagi mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi bahan-bahan mentah. Yang seterusnya dan yang terakhir sebenarnya, menggunakan buku latihan terpakai dan belum digunakan untuk membuat nota dan mengulang kaji pelajaran. Ini ialah benda yang biasa. Selalunya ada orang jenis suka membazir kan.
ada buku tu, ada muka surat lagi, so kita boleh guna pakai. Okey, untuk buat nota dan sebagainya. Ini ialah contoh di mana digunakan beg barang untuk membeli belah. Cikgu bukannya dapat sponsor daripada IKEA. Ini ialah sekadar contoh sahaja. Okey. Okey, kita dah masuk kepada slide cikgu yang terakhir, di mana ini ialah tugasan bagi setiap murid tahun 5 dan tahun 6. Okey, untuk mencipta model binaan, di mana cikgu nak tengok model binaan lukisan saja terlebih dahulu. Okey, dan cikgu nak tengok kepada model yang dibina bagi setiap murid lah nantilah. Okey, di mana cikgu nak kamu semua kenal pasti dulu jenis binaan yang ingin dibina. Okey, di awal slide tadi cikgu ada terangkan beberapa jenis bentuk. Jadi awak boleh pilih bentuk mana yang awak suka. Jana idea untuk mencipta suatu bentuk suatu yang stabil. Okey, untuk step yang kedua dan ketiga ni, membuat lakaran model dan jana idea ni. Okey, nak jana idea ni dekat mana? Awak boleh Google. Okey, awak boleh tengok dekat internet. Kalau tak ada internet dekat rumah, awak boleh tengok dekat buku teks. Okey, awak boleh tengok dekat majalah. Okey, mana-mana jenis sumber pun awak boleh guna pakai. Okey, dan kemudiannya awak buat 2 ataupun 3 lakaran model yang awak nak buat, dan nanti awak akan pilih jenis bahan yang awak nak gunakan, yang awak rasa sesuai. Okey, macam cikgu cakap tadi, awak boleh gunakan batang mancis ke, lidi. Okey, batang aiskrim ke, awak nak gunakan kotak pun. Okey, kotak kan senang kita nak dapat. So gunakan mana jenis bahan yang awak rasa sesuai dan kukuh. Kemudiannya, cikgu nak awak bina model tersebut mengikut lakaran. So kalau awak lukis 3 lakaran, bukannya awak kena buat 3 model. Tak, awak hanya ambil lakaran yang paling awak suka, okay, dan paling awak rasa baik untuk awak nak buat model tersebut. Itu saja. Okay, so lakaran boleh jadi banyak, tetapi model hanya satu saja yang awak pilih berdasarkan yang awak dah lukis lah, awak dah lakar. Okey, dan kemudiannya awak uji model awak dari segi kestabilan dan kekuatan. Janganlah pula di akhirnya nanti awak dah siap semua, awak pergi tekan awak punya model binaan tersebut. Bukan macam tu. Maksud dia awak letakkan beberapa contoh alat. Contohnya awak letak pemadam ke sebagai beban kepada model binaan tersebut. Itu saja. Okey. So ini ialah sekadar gambaran ilustrasi saja. Okey, so sampai di sini saja topik cikgu pada kali ini. Kita dah habis pun topik 12. Okey, cikgu akan buat ulang kaji balik bagi topik 3, 4 dan yang seterusnya, supaya kamu semua dapat terus belajar. Okey, sebagai sumber rujukan semula ataupun sebagai rujukan kepada murid-murid di sekolah lain juga. Okey, sampai bertemu cikgu lagi dalam topik yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.